telah diperjuangkan oleh Abang Anwar. Sebab dia mengatakan, apa guna bangunan tinggi-tinggi kalau pekerja pembangunan negara ini adalah hasil daripada keringat semua orang. Keringat daripada pekerja-pekerja daripada bawah sampailah ke atas. Apa salahnya diberikan rumah untuk mereka? Jadi mereka akan merasa lebih selesa dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada majikan. Itu yang Abang Anwar nak utarakan. Rumah kos rendah. Kenapa dia kata tanah untuk padang golf ada, kalau untuk rumah kos rendah tak ada? Itu yang Abang Anwar memperjuangkan pada masa dia mampu melaksanakannya. Marilah kita sama-sama mengambil kembali daya perjuangan itu dan daya supaya kita boleh membetulkan sistem yang pincang pada masa ini. Profesor mengatakan, pinjaman untuk orang-orang kecil, satu makcik yang buat bangku, tetapi banyak duit yang didapatnya adalah untuk membayar orang tengah. Diberi pinjaman terus dan makcik itu mendapat sedikit lagi untung untuk meningkatkan taraf hidup anak-anaknya. Dan makcik itu membayar balik pinjaman, walaupun sedikit-sedikit, tetapi membayar balik pinjaman. Tidak seperti setengah-setengah yang mengambil pinjaman berbilion-bilion, tetapi kita kena tanggung pinjaman tersebut. Fikirkanlah, janganlah diperalatkan. Jangan kata Kak Wan diperalatkan. Siapa yang memperalatkan siapa? Pada 2 hari bulan saya datang ke rumah dia. Dan beberapa orang profesor bertemu dalam biliknya, dipanggil saya. Waktu itu orang beribuan. Dan kawan-kawan termasuk juga Profesor Tayyip Osman, Saudara Dr. Chandra Muzaffar, Profesor Muhammad Haji Saleh, Ketua Negara Ihsan Said dan sebagainya. You buat ke Anwar? Kita tanya, you buat ke Anwar? Dia teriak. Ini merupakan satu pengenaan bagaimana kepimpinan sekarang ini takut kepada Anwar, bimbang. Dan sekarang ini dia lebih bimbang. Saya rasa kalau Allah umpamanya dia tak dibebas pun, mereka akan bimbang. Jadi kita orang Melayu terutamanya dan juga bangsa-bangsa lain yang ingin kepada keadilan, yang ingin kepada kesejahteraan, jangan silu-silu lagi, jangan betul asal lagi. Tumbangkanlah barisan ini. Bagaimana waktu Saudara Anwar ditangkap, mereka pergi dengan bertopeng, dengan membawa submachine gun. Saya kata kalau keadaan itu dihadapi oleh Dr. Siti Hasmah, mungkin sudah tercabut dia punya sanggut. Oleh Dr. Siti Hasmah, mungkin sudah tercabut dia punya sanggut. Tapi Dr. Wan Azizah dan keluarga Anwar dapat bersabar dan menghadapi keadaan suasana itu dengan penuh kesabaran. Saya percaya ini semua adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mengaibkan yang mereka tidak dapat pertahankan. Dr. Mahathir mengatakan dia mempunyai bukti kukuh sebab penyingkiran yang dilakukan ke atas Anwar, dan dia telah mencanangkan tuduhan-tuduhan itu ke seluruh dunia, mengaibkan Anwar dan keluarga. Tetapi bila tiba di mahkamah, mereka tidak boleh membawa keterangan-keterangan yang meyakinkan. Apa yang mereka bawa ialah tilam-tilam usang. Mereka tidak boleh membawa saksi. Pakar-pakar tidak menyokong tuduhan mereka. Ini membuktikan bahwa tuduhan Dr. Mahathir tidak benar. Dia telah bercakap bohong kepada rakyat. Dia telah bercakap bohong kepada dunia. Dan dia lupa bahawa dia telah berbohong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu membuat tuduhan zina atau liwat terhadap seseorang Islam yang lain,
Dan tidak boleh orang yang menuduh itu tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil, maka orang yang menuduh itu mesti disebat 80 khatan mengikut hukum Quran. Dan orang yang dituduh itu mesti dibebaskan. Sekarang Dr. Mahathir telah membuat tuduhan yang sangat berat kepada saudara Anwar dan dia tidak boleh membawa saksi. Mengikut hukum Islam, orang yang menuduh seseorang dengan berzina atau liwat dan dia tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil, dia mesti disebat. Tak payah 80, 8 rotan bersaing rebah dah. Baru ini ada Menteri Wanita UMNO pergi ke London, dia bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita di London. Dia kata mata Datuk Seri Anwar lebam bukan pasal kena pukul, tapi kerana Anwar berbekam, kata dia. Pernahkah orang berbekam di mata? Tak tahu lah kau orang jorok tu pun berbekam di mata, dia tak tahu. Dia boleh pergi borong pelajar-pelajar di London itu. Pelajar-pelajar kita yang ambil kursus master degree, PhD, dia boleh pergi cakap macam itu. Antaranya adalah keadilan, menegakkan keadilan. Dan keadilan dalam Islam, keadilan yang tidak mengenal warna kulit, bangsa, bahasa dan agama. Islam menuntut kita melakukan keadilan bukan sahaja terhadap orang-orang Islam, tetapi juga terhadap orang-orang yang bukan Islam, bahkan terhadap musuh sekalipun kita mesti melakukan keadilan. Ini Islam. Begitu kita mengajak sebanyak mungkin. Bagaimana saya katakan tadi pada minggu yang lepas, JAS telah menyatakan hasrat dan keinginan untuk bersama dengan kita bagi menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Rakyat seluruh dunia bertanya apa sebab Anwar dilakukan kekerasan, dipukul, ditempeleng, tumbuk, dipukul, ditengkok sampai pengsan 1 malam. 5 hari kemudian baru mereka bawa doktor untuk merawat. Kenapa tunggu 5 hari? Kenapa mereka menunggu sampai 5 hari baru doktor dibawa untuk memberi rawat? Kenapa? Apa tujuan mereka? Inilah rakyat mempersoalkan tentang apa yang dipanggil profesionalisme polis. Apa dia konsep profesionalisme ini? Konsep dia apa? Menunggu orang yang profesional? Memukul orang yang profesional? Dr. Mahathir mengatakan mungkin Anwar memukul diri dia sendiri. Orang gila pun tak buat lah. Saya kata kamu boleh pukul, kamu boleh hantuk kepala kamu di dinding, kamu boleh hantuk muka kamu di dinding. Tapi bagaimana kamu nak hantuk leher kamu di dinding? Pergi hantuk yang lulus di dinding. Sebab itu kita gerak, bagaimana kata Dr. Sanusi tadi, kita mau jawatan kuasa penyiasat ini mesti jawatan kuasa penyiasat yang bebas. Bukan polis menyiasat polis. Bukan kita tidak percaya, memang kita tidak percaya. Kalau kita mau keadilan, kenapa mereka tidak sanggup menunggu satu jabatan kuasa bebas untuk menyiasat? Kita telah mengatakan bukan saja polis yang terlibat memukul itu jika disabitkan, mereka memukul dan sudah tentulah pada anggapan umum siapa dia nak memukul. Siapa yang boleh masuk dalam lokap itu? Ada orang boleh masuk? Ada lanung boleh masuk? Ada perompak boleh masuk? Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polis Negara juga mesti memikul tanggungjawab yang besar. Kalau mereka lah yang bertanggungjawab menahan di bawah RSA.